Saya kan memang jarang nak cakap rekaan sesebuah kereta tu memukau. Biasanya saya guna cantik, handsome, kemas, mantap. Tapi untuk Lexus US 100 ni, lampu belakang dia ni memang boleh dikatakan memukau. Memang lawa, especially waktu malam. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jadi hari ni kita ada sebuah compact SUV ataupun crossover yang sangat stylo, iaitu Lexus UX 200. Tiga variant datang kat Malaysia, iaitu Urban, Luxury dan juga F-Sport. Harga pula lebih kurang daripada RM244,000 sampai RM300,000. Yang ni tengah-tengah, variant Luxury, harga dia RM284,000. Jadi kereta ni dia bersaing lah dengan model-model macam Mini Countryman, macam Mercedes GLA, Audi Q3, BMW X2 ataupun Volvo XC40. Jadi semua variant kat Malaysia dapat enjin 2 liter lebih kurang 169 horsepower dan juga 205 Nm torque, dan juga transmission dia 10 speed direct shift automatic, dan semuanya front wheel drive. Transmission ni transmission baru sebenarnya yang Toyota develop. Dia ada 8 speed dan juga 10 speed. Dia kata transmission generasi baru ni lebih compact, lebih ringan daripada transmission 6 speed biasa yang sebelum ni. Lagi satu, dia kata lebih cekap, lebih efisien, dan juga sangat lancar dan juga sangat cepat dia punya kecepatan dia. Kelengkapan standard pada kereta ni macam biasa. Lampu LED depan full LED dengan fog lights dan juga cornering light semua LED. Grill, spindle grill, belakang pun lampu LED. Power tailgate, dalam pun leather seat. Tapi dalam pun banyak agak benda-benda menarik. Paparan tengah 10 inci. Dan tu je lah. Saya akan cerita lebih lanjut pasal kereta ni melalui perkara-perkara yang saya tak suka dan juga yang saya suka pasal UX 200. Lexus UX 200 ni memang bagi saya sebuah kereta yang sangat stylo lah. Dia sebuah kereta yang stylo sampai dia mengorbankan ruang dalaman dan juga sedikit aspek practicality lah. Dia sama sifat dia macam Mini dan juga Mercedes GLA. Kalau BMW X2 dan juga XC40 tu jauh lebih praktikal dan lebih luas. Kereta ni tak, dia perangai dia macam Mini dan juga GLA. Reka bentuk dia ni, ketua pereka dia ialah perempuan. Jadi kita boleh nampak lah banyak attention to details. Sebab perempuan kan suka benda-benda terperinci, small details. Tapi ini tak bermakna kereta ni feminin. Laki pakai pun okey. Dia nampak stylo. Kalau anak-anak muda pakai pun okey. Okey, benda pertama yang saya tak suka pasal kereta ni ialah, tengok boot dia. Bapak kecil. Dia punya lantai dah tinggi. Lantai dia ni kalau ikutkan, tengok, dah sejengkal je bawah pinggang saya. Cuma 320 liter sahaja. Sangat kecil lah dia punya boot ni. Tapi ini bukan, bagi saya ni bukan kereta praktikal untuk satu keluarga. Kalau satu keluarga nak pakai satu kereta je, mungkin ini kurang sesuai lah. Dia boot kecil. Sama macam kalau tengok Subaru SV. Memang kecil lah. Ini Beza lagi besar dia punya boot. Okay, yang kedua, saya tak apa suka kereta ni. Seat belakang dia sempit. Seat dia besar. Tire support pun cukup. Sangat selesa. Material pun leather, terbaik. Tapi depan tu saya adjust, bukannya ke belakang sangat seat ni. Ruang depan tu pun kalau duduk dekat depan, depan lutut tu dalam tak sampai sejengkal pun. Tapi tengok belakang pun sikit. Tengah lagi lah dia punya lantai tengah tu pun tak naik tinggi sangat, sebab dia bukannya rear wheel drive ke apa, dia cuma front wheel drive. Tapi dia punya rekaan aircon ni pun tengok dah mengganggu kangkang untuk orang tengah. Duduk 3 orang okey, tapinya cuma terasa sempit lah. Dan juga seat depan ni pun nampak macam besar. Tapi ruang kepala okey. Lepas tu saya kurang suka dia punya susunan butang aircon dia ni. Dia punya material, macam button-button semua ni tekan memang sedap lah. Tapi tak tahulah, saya rasa kenapa macam semua function aircon, aliran udara, fan speed, temperature semua, saya rasa macam terlampau banyak untuk satu fungsi yang simple.
Setiap kali, walaupun saya dah pakai kereta ni 3-4 hari dah, setiap kali saya nak adjust aircon ke, nak adjust arah aliran udara ke apa ke, saya akan tercari-cari. Rasa macam agak bersepah sikit lah. Benda yang saya kurang suka kereta ni, bagi saya pemanduan dia tak cukup sporty. Sebab gaya dia nampak ganas, tajam-tajam, bersegi-segi, berlekuk-lekuk. Tapi gaya dia tapi pemanduan dia macam agak kurang sikit lah. Tapi bukanlah kurang tu macamnya tak sedap, cuma saya ingatkan dia lebih sporty. Macam contoh pertukaran gear dia pun, even kalau dalam sport mode pun, pedal agak responsif, engine linear, tapi gear pun still terasa macam agak malas sikit. Lagi satu, dia punya steering pula macam agak kebas ataupun macam kaku, macam kurang feel sikit. Direct shift CVT ni dia ada masa-masa tu kita masih terasa juga sifat CVT. Walaupun pertukaran gear dia tu agak natural, dan juga saya sukalah yang dia punya 10 speed tu, ratio dia agak rapat tu okey. Tapi overall lah, saya harapkan kereta ni pemanduan dia lebih sporty. Benda yang saya suka pasal kereta ni, yang pertama, of course lah, gaya dia. Memang antara kereta paling stylo dalam dia punya segmen dia. Paling stylo, paling unik. Tapi pada masa yang sama, kalau tak ada logo pun kita masih boleh kenal yang dia sebuah Lexus. Tapi lampu ni memang unik, memang first time pada Lexus dan pada banyak kereta sekalipun. Lampu yang straight panjang ni memang macam kereta-kereta macam Aston Martin, macam Porsche. Lepas tu kat sini ni dia ada blade C-rate untuk high speed stability. C-rate ni function dia dah macam kau terbang punya, ada C-rate. Dia punya spindle grill dekat depan tu pun memang nampak lawa, timbul elemen 3D kita sentuh pun. Rupa dia dah macam sisip binatang, dah tak macam grill sangat. Lepas tu kita tengok benda super simple, macam dia punya wheel arch ni pun dia tak buat bulat dia buat macam petak bersegi sikit. Ini kalau perasan sama macam Toyota RAV4 baru, sebab ialah sama keluarga kan, Toyota dan juga Lexus. Dan juga sama macam Saga 1985. Ni petak ni ala-ala design 90s sikit lah. Tapi pada masa sama kereta ni nampak moden. Okay, seterusnya antara yang saya suka kereta ni, walaupun dia bukanlah paling luas, paling praktikal, tapi banyak benda-benda yang membuatkan kita rasa special. Contoh ada macam smart access ke comfort access ni. Contoh kursi dia akan ke belakang kalau kita nak keluar. Lepas tu kita start engine, brake, start engine, steering datang, dan tempat duduk pun datang kepada position yang saya setkan tadi. Point seterusnya yang saya suka kereta ni, banyak sangat attention to details macam saya sebut tadi. Disebabkan salah satu sebab dia punya ketua designer dia seorang wanita. Jadi banyak perincian-perincian menarik yang kita boleh tengok. Contoh yang ni memang saya suka, sangat unik. Atas ni nama material ni washi. Washi ni dia kata macam kertas pada Jepun punya architecture. Kalau tak silap saya lah, macam kalau pintu kita tengok rumah Doraemon tu kan ada macam sliding door. Dia punya frame tu kayu, tapi kat tengah-tengah material pintu tu dia macam kertas washi tu. Ni kalau tekan dia tetap kenyal sikit macam leather. Tapi ni memang lawa. Even dia punya jahitan dekat tempat duduk ni pun dia kata, kalau tak silap saya, bentuk corak pada baju samurai. Lagi even dia punya warna hitam ni pun, trim hitam plastik ni pun, kita bukan nampak macam hitam yang kosong. Dia tetap ada macam garis-garis halus, nampak macam dia brush aluminium, tapi dia plastik. Still nampak plastik yang lagi special daripada model Toyota ataupun model-model kereta lain. Lalat lah. Lagi attention to details lain, dia ni macam switch untuk tukar driving mode ni, ada sport, normal, eco. Switch ni kat sini dia kekal sama macam model-model Lexus yang lain. Lepas tu kalau kita tukar sport, dia punya meter tu digital akan bertukar display warna putih, background putih, mengingatkan kita kepada Lexus LFA supercar yang pakai enjin V10 yang famous dulu tu. So bila kita tengok ni macam, oh wow, nampak dia punya pertalian dengan model-model lain tu. Akhir sekali saya suka kereta ni, bab driving dia, satu benda paling ketara, kereta ni memang senyap gila. Senyap dan juga smooth dan selesa. Kalau tadi saya cakap pemanduan dia kurang best tu sebab kurang sporty daripada apa yang saya harapkan. Itu yang kurang. Tapi kesenyapan dia, dengar saya horn dia dengar macam jauh.
Tapi sebenarnya kalau saya buka tingkap, kuat sangat dia. Tapi dengar, bunyi dah jauh. Memang senyap gila, tak dengar. Hampir tak dengar bunyi motor kat tepi ke, bunyi kenderaan berat ke. Bunyi angin pun bila kita dah bawa laju pun lebih 14, 15 tu baru bunyi angin ketara. Kalau bawa setakat 110, 120 tu memang senyap gila. Anak saya tidur, kalau saya bawa 100 dengan saya berhenti tu dia tak jaga. Sebabnya bila bawa laju dengan tu pun hampir tak ada beza. Tayar pun pakai Bridgestone Turanza ni, memang tayar yang senyap lah. Lagi satu, dia punya overall driving dia memang, walaupun kita rasa tak ada feel apa semua, tapi sebagai pertukaran dia, memang semua benda terasa smooth lah. Jadi kereta ni dia tak suka sangat kita bawa dia, kita rush dia, kita tekan-tekan dia, bawa macam nak lanyak. Dia tak apa suka. Dia lagi suka kalau kita bawa relax. Jadi itulah, saya rasa kereta ni lagi sesuai untuk orang yang mementingkan gaya, tapi dia bukanlah hidup dia nak pemanduan sporty sangat. Dia macam pergi meeting pun nak relax je. Dia boleh, kereta ni boleh laju, nak capai top speed pun senang je. Tapi overall driving dia memang relax, selesa, smooth, senyap. Jadi itu saja untuk Lexus UX 200. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun pertanyaan, just komen saja kat bawah. Dan kalau nak baca lebih lagi pasal UX 200 ni, nanti korang boleh baca dekat website lah, motorcar.com. Sekian tu saja daripada saya, Amirul. Assalamualaikum.